Aku akan ceritakan tentang sejarah Ulik Mayang dan juga cerita seram di sebalik lagu tersebut. Boleh dikatakan masyarakat Melayu pada zaman dulu sangat-sangat kaya dengan adat dan juga budaya. Kepercayaan mistik dalam masyarakat Melayu bagaikan isi dengan kuku yang memang tak dapat dipisahkan lah. Jangan kata zaman dulu je, sekarang pun masih ada lagi masyarakat Melayu kita yang masih lagi percaya tentang kejadian-kejadian mistik ni. Contohnya kalau korang tengok adalah persembahan rakyat yang mempunyai ritual-ritual dia yang tersendiri. Bagi contohnya macam persembahan kuda kepang, ulik mayang, tarian makyung dan juga wayang kulit. Beberapa ritual ni akan dilakukan sebelum persembahan dimulakan, dan diorang percaya setiap persembahan ni mempunyai semangat yang tertentu bagi tujuan untuk menjaga persembahan tersebut. Semakin beredar zaman, ritual seperti ni semakin kurang dilakukan, dan ritual ni sebenarnya kalau ikutkan boleh mendatangkan kurafat, dan kalau dalam agama Islam sekalipun ianya sangat-sangatlah berdosa jika diteruskan. Tapi masih tak dapat dinafikan, sebenarnya ritual ni masih lagi dijalankan sehingga ke hari ini. Mungkin tak semua, tapi masih ada lagi lah segelintir orang Melayu yang still mengamalkan ritual-ritual tersebut. Lagu Ulik Mayang ni sebenarnya merupakan lagu asal daripada sebuah negeri sebelah pantai timur, iaitu di Terengganu. Lagu Ulik Mayang ni juga selalu dikaitkan dengan perkara ataupun kejadian-kejadian mistik. Ada yang dengar lagu ni je dah boleh meremang bulu roma. Tak tahulah kenapa lagu ni bila kita dengar je dah boleh buat kita rasa seram, sedangkan lirik dia tak ada pun yang menunjukkan lagu tu seram. Atau mungkin kita selalu dimomokkan dengan cerita-cerita seram tentang lagu Ulik Mayang ni, dan mungkin disebabkan itulah yang membuatkan kita berasa takut bila mendengar lagu Ulik Mayang bila dimainkan. Sejarah lagu Ulik Mayang ni sebenarnya mempunyai banyak versi, tapi pada hari ni aku akan ceritakan versi yang famous lah dekat korang. Sejarah lagu ni sebenarnya bermula sejak ratusan tahun dahulu lagi. Lagu ni juga merupakan sebuah mantra yang akan disampaikan melalui nyanyian yang bertujuan untuk menghalau roh-roh jahat. Kisah sejarah lagu Ulik Mayang ni adalah melibatkan tentang sekumpulan nelayan ni telah pergi ke laut untuk mencari ikan. Dikatakan secara tiba-tiba ada ribut yang berlaku di lautan tersebut dan telah membuatkan diorang semua ni tercampak dan jatuh ke dalam laut. Kemudian diorang ni dipercayai telah dihanyutkan ke tepi pantai. Semua nelayan yang pengsan tadi telah terjaga, melainkan hanya seorang je yang masih tak sedarkan diri, dan diorang percaya roh nelayan tersebut telah berada ataupun telah terperangkap di alam Puteri Bunian. Masyarakat Melayu pada zaman dulu memang sangat mempercayai perkara mistik, dan kepercayaan diorang kepada benda mistik ni pun sangat-sangatlah kuat. Kemudian diorang ni pun panggillah seorang bomoh untuk datang merawat kawan diorang yang tak sedar tadi tu. Bomoh ni dikatakan telah bertarung dengan Puteri Bunian tersebut bagi mengembalikan roh nelayan tu ke dalam jasadnya, dan kononnya pertarungan bomoh ni dengan puteri-puteri tersebut tersangatlah sengit. Semua puteri telah bertarung dengan bomoh tersebut sehinggalah puteri yang ke-6. Kemudian puteri yang ke-7 ni pun datang. Puteri yang ke-7 ni sebenarnya merupakan puteri sulung, dan dialah antara yang paling terkuat dan tercantik di antara puteri-puteri yang lain. Dan masa puteri itu datang, dia berkata, "Ku tahu asal usulmu, yang laut balik ke laut, yang darat balik ke darat. Nasi berwarna hamba sembahkan." Kemudian tak lama selepas pada tu, nelayan ni pun telah tersedar daripada pengsan. Untuk pengetahuan korang juga, salah satu dialog tadi tu telah diletakkan di dalam lirik lagu Ulik Mayang. Pada masa dulu, lagu ni telah disertakan sekali dengan tarian, dan ritual Ulik Mayang ni selalunya dibuat dekat tepi pantai bagi merawat penyakit misteri, contohnya macam penyakit kerasukan dan juga lain-lain lah. Bila zaman dah berubah, lagu ni hanya dipersembahkan di dalam majlis je lah. Sampai sekarang pun masih ada yang percaya lagu ni sebenarnya mempunyai semangat yang tertentu. Jika dipersembahkan secara sembarangan, sama ada di tepi laut ataupun pada waktu malam, dipercayai diorang ni akan diganggu ataupun mengalami kerasukan. So aku akan teruskan kepada sebuah cerita seram yang pernah berlaku di Langkawi, dan cerita ni sebenarnya agak famous jugalah. Dan yes, kepada korang yang pernah tahu cerita ni, tayangkan je lah Dan kepada korang yang belum lagi dengar cerita ni, jom aku share dengan korang. Kejadian seram ni dikatakan berlaku sekitar tahun 2012, yang mana 10 orang student universiti ni telah dihantar ke Langkawi bagi menghadiri satu seminar. Pada malam terakhir seminar tersebut, macam biasalah, diorang telah diminta untuk membuat
membuat satu persembahan bagi mewakili universiti masing-masing. So diorang ni pun telah memilih lagu Ulik Mayang bagi persembahan malam terakhir tersebut. Kemudian pada malam tu diorang telah berkumpul di tepi pantai bagi membincangkan tentang persembahan diorang tu lah. Salah seorang daripada kumpulan diorang yang bernama Hafiz ni telah datang bawa gitar dan juga alat perakam. Dan pada masa tu Hafiz ni pun bagilah cadangan kepada kumpulan dia untuk membuat rakaman nyanyian lagu Ulik Mayang ni terlebih dahulu. Kemudian salah seorang perempuan yang bernama Rosita telah dipilih untuk menyanyikan lagu ni. Sebab dalam ramai-ramai perempuan dalam kumpulan diorang tu semua, hanya Rosita yang mempunyai suara yang paling sedap. Kemudian dia pun menyanyilah dan si Hafiz ni pula tukang main gitar. Masuk je part chorus lagu Ulik Mayang ni, secara tiba-tiba angin bertiup kencang dan udara menjadi sangat sejuk. Padahal sebelum diorang nyanyi tu, cuaca pada malam tu sangat-sangatlah tenang. Masing-masing pada masa tu dah berdiri bulu roma dan diorang hanya memandang antara satu sama lain. Kiranya perasaan takut dah menyelubungi diri diorang pada masa tu. Kemudian si Hafiz ni pun menyuruh Rosita untuk berhenti menyanyi. Dan dalam pada masa yang sama, si Hafiz ni meminta kepada tim dia yang lain untuk pulang ke bilik masing-masing. Tak lama kemudian, pada malam tu juga Rosita ni telah diserang histeria dan juga kerasukan. Dia mula meracau-racau dan berkelakuan agak pelik pada malam tu. Diorang ni semua kemudiannya telah memanggil seorang ustaz bagi mengubati Rosita tu lah. Pada keesokannya, si Hafiz ni telah memanggil ke semua ahli kumpulan dia untuk datang segera ke biliknya, melainkan si Rosita tadi tu. Sebab pada masa tu Rosita ni masih lagi tak sihat dan berada dalam keadaan yang lemah. Bila diorang ni datang ke bilik Hafiz ni telah meminta ahli kumpulan dia yang lain untuk mendengar semula rakaman nyanyian yang dinyanyikan oleh Rosita pada malam tu. So diorang ni pun dengarlah dengan teliti lagu tu, dan bila masuk je part chorus, diorang terdengar ada satu suara yang mengikuti Rosita yang sedang menyanyikan lagu Ulik Mayang tadi tu. Apa yang lebih menyeramkan, yang menyanyi lagu tu bukanlah seorang, bukan dua orang, tapi ramai. Seolah-olah ada penyanyi latar wanita yang menyanyi mengikuti Rosita menyanyi pada malam tersebut lah. Diorang yakin pada malam tu tak ada sesiapa pun yang menyanyikan lagu Ulik Mayang tersebut, melainkan Rosita seorang. So dari mana datangnya suara misteri tersebut? Selepas tu barulah diorang ni teringat masa suara tu muncul, dan pada masa tu jugalah angin secara tiba-tiba menjadi kencang dan udara menjadi sejuk. Kemudian diorang ni pun telah decide untuk menukar persembahan Ulik Mayang tadi kepada persembahan yang lain. Sebabnya diorang risau in case takut perkara yang tak diingini berlaku sekali lagi. Okeylah, aku rasa sampai dekat sini dulu untuk video pada kali ni. Terima kasih kepada korang kerana sudi support channel ni, dan juga terima kasih banyak-banyak sebab korang sudi tengok video ni dari awal sampai habis, dan kepada